ASA ni kejam. Zalim. Kau tahu dulu tahun 85 dulu dekat Kedah sama Mali, kerajaan bunuh satu kampung 14 orang pasal dia tak nak menyerah pada ASA. Aku buat dia punya lagu, kau bikin dia punya lirik. Boleh bro, tapi kita kena pergi memali lah. Baru kita dapat the real story. Revolusi 48 adalah perjuangan Meniupkan seruling lagu aman, lagu damai. politik, ekonomi penjajahan bermaksud memperhambakan rakyat yang dijajah. Oh, alangkah bertuah aku anak bapa. Bapaku YB, aku jadi penyongong. Masing-masing udah belit, masing-masing pintar teori, masing-masing isi poket dan tempur sendiri. Bomo. Ada macam ajas kau tak? Ini pula kita ni pula dengan rumah kita ni dah kahwin lah. Rumah Lopez tu tak buat kona tu pula. Ada kan? Tu tak tahu. Tapi dia tu saya tengok dia punya badan kurus, tak ada macam perempuan puaka. Ini perempuan puaka ni. Ya betul. Siapa tak tengok perempuan puaka ni, ini betul-betul klasik. Leluhurnya kini damai dikubur dan sayang dirinya meruncing takbur. Terakhir, dengar kisah lupanya, semua dangkal kecuali dirinya. Terakhir, merebaklah bongkaknya sebagai peludah bahasa ibunda. Masa kena tangkap tu Pak Ojek pemuda kan? Masa kena ASA. Masa kena ASA ya. Sebelum masa peristiwa Memali tu di peringkat kawasan jadi baling. Oh kena kan? Kawasan pun dah kena. Itu pasal ada isu Memali lah 85. Pak Ojek 2 kali juga 85 sekali, 87 sekali. 85 tu berapa lama Pak Ojek? 85 tu daripada tarikh 19 November 85 tu sampai Jun 2086. Tak ingatlah tarikh tapi dalam bulan Jun. Yalah. 86 rehat sekejap. Kemudian Oktober 87 kena lagi sampai Januari ke Februari 2009. 89. 89. Yang tu 2 tahun. Maknanya kalau nak kira tahun kan 85, 86, 87, 88, 89. Tahun-tahun dalam tahanan. Aduh. Jangan Pak Jok. Kehidupan sebagai senator. Biasa kan. Cuma
je lah kira. Tuan Yang di-Pertua, yang saya nak sebut di dalam Dewan Yang Mulia ini, sejarah telah membuktikan kerana ISA, kerajaan sanggup membunuh. Tapi di Dewan tu, kalau 20 orang bangun, Pak Cuk bangun, Pak Cuk mesti boleh punya tukar, tuan. Pilih. Yang Muhammad pernah ditahan di bawah ISA. Ya. Saya akan Sebab pergi ke situ. bila Yang Muhammad berucap, saya nak supaya mereka yang dengar tu tahu suara ni datang dari mana. Tak, bukan maksud saya memberi penilaian yang negatif, Ya. tapi orang yang berpengalaman. Terima kasih tuan-tuan. Kerajaan telah mengeluarkan Kertas Perintah 21 tahun 1986 yang dikenali dengan Kertas Putih Memali. Yang mana saya sendiri sebagai mangsa dalam kejadian ini. Ni tutup dah tikoi masuk. Pejabat saya. Naik kita dudukkan. Terima kasih lah Pak Cuk sudi datang pejabat kami yang tak seberapa ni. Saya ada 2-3 soalan lah nak tanya berkenaan dengan Syahid Ustaz Ibrahim Libya, peristiwa Memali. Syahid Ustaz Ibrahim Libya ni saya kenal pada akhir tahun 1976. Jadi ketika itu Syahid ni baru berhenti daripada Pusat Islam dan bekerja sebagai pegawai dakwah dengan kerajaan Libya. Jadi setakat yang saya tahulah, Syahid Ustaz Ibrahim ni dia dilahirkan di Kampung Cerak Putih, bukan Kampung Memali, tapi berhampiran lah dengan Kampung Memali. Kemudian dia belajar di Sekolah Rendah Wing, kemudian dia belajar di Pondok Cerak Putih di Tok Guru Yaakob tu. Kemudian dia melanjutkan pelajaran di sebuah pondok pengajian Islam di Kepala Batas Pokok Sena. Dan dari situ dia ke Nilampuri, dan dari Nilampuri dia ke Diuban di India. Dan kalau tak silap saya di Diuban dia sudah mendapat diploma dan dia melanjutkan pelajaran ke Mesir, Al-Azhar. Kemudian dari Mesir dia melanjutkan pelajaran ke Libya untuk buat MA di bidang dakwah, dan sebab itulah dia dikenali dengan panggilan Ustaz Ibrahim Libya. Dan selepas dia tamat pelajaran balik ke tanah air, dia bekerja dengan Pusat Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri sebagai pegawai di pusat dakwah lah. Macam di kuliah-kuliah apa yang diajar oleh Ustaz Ibrahim ni, maksudnya dia ajar fiqah ke ataupun keseluruhan ilmu Islam? Dia ajaran yang paling orang kata apa, yang mana setiap malam dia ajar ialah akidah Islam. Akidah Islam yang menggunakan pakai kitab Mustika Hadis yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Macam mana pada waktu itu maksudnya selepas dia berhenti dan sebelum terjadinya peristiwa Memali itu, macam mana sikap ataupun pendirian kerajaan lah terhadap Ustaz Ibrahim Libya? Pada peringkat awalnya tidak masalah, dia lebih dikenali dengan calon bebas, pendakwah bebas. Di mana apabila ada majlis syarahan agama, dia merupakan penceramah yang paling diminati. Sehinggalah akhirnya apabila dia menjadi calon PAS pada tahun 78 dan menyertai PAS secara sepenuh masa, pada ketika itu dia mula dimusuhi oleh pegawai-pegawai kerajaan, sama ada majlis agama dan sebagainya, sehinggalah kepada satu peringkat ceramah-ceramahnya dihalang. Sampailah satu peringkat yang semacam itulah. Okay, Pak Ucup, sekarang kita pergi kepada peristiwa Memali itu sendiri. Ya. Pak Ucup sendiri waktu 18 November 1985 tu, Pak Ucup berada di mana? Ya. Sebelum peristiwa itu berlaku, terutama pada 18 November, kami telah mendapat maklumat
bahawa pada besoknya kami akan diserang dan pihak polis telah diarahkan untuk membunuh kami sekiranya tidak menyerah diri. Berhubung dengan perkara-perkara yang dia alami dan dihadapi oleh perjuangan Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Saya sendiri sebagai mangsa dalam kejadian ini, apabila terus ditahan, dibawa, ditiarapkan di atas jalan raya, digari tangan ke belakang, lalu dihumban ke dalam van, disembamkan muka di atas lantai van, dibawa ke balai polis baling, ditelanjangkan, didera 3 hari 3 malam di soal siasat tanpa henti, yang menggambarkan saya ini seolah-olah seorang penjenayah yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Inilah kerakusan pihak yang berkuasa untuk meneruskan ISA sanggup membunuh manusia yang begitu berguna, yang tinggi ilmu pengajiannya, yang berkemampuan untuk menyampaikan dakwah, dibunuh begitu saja dengan ISA. Dan peristiwa kes ini berlarutan sehinggalah dibawa ke mahkamah, sehinggalah 161 orang ditahan, termasuk kanak-kanak, termasuk wanita, termasuk golongan yang tua ditahan, dan akhirnya sebahagiannya dibebaskan. 36 orang diletakkan di bawah ISA. Yang spesifik kes Memali ni lah. Siapa di belakangnya kalau dalam UMNO atau kerajaan maksudnya? Dia mula-mula UMNO Baling ya. UMNO Baling. UMNO Baling. Dia mula macam mana? Dia mula buat Sedang Agung tu. dalam Sedang Agung dia desak supaya ambil tindakan Ustaz Ibrahim ni. Kemudian JKK kot ni pemain peranan. Yang kami tengok ni, kami tengok kasus sebab dia ni. Tahap dia lah kan. Kita ni kan nampak. Pengaruh tak boleh ni dia naik.
Saya tengok di sini saja, di atas tu ada satu surau, surau UMNO. Surau kerajaan lah, tapi UMNO yang ada monopoli surau tu. Dia boleh mengajar di situ, sampai orang situ semua terikut dia lah. Itulah tadi tu. Sambutan masyarakat ke dia tu dengan ceramah dia, dengan idea dia bagi tu. Orang boleh terima. Jadi tergugat UMNO. Bila UMNO dia melihat kedudukan dia tergugat. Dia pun mula main kasar. Dia mula lah. Itu dia antara sebab-sebab yang didesak sebab kerajaan bertindak. Angkat boh ISA Ustaz Ibrahim. Ada dikatakan Ustaz Ibrahim ada senjata api. M16. Dia kata kolah apa semua tu kan. Tak ada apa pun. Biasa ya kolah tu pun. Dia kata japi apa semua, tak japi apa. Dah banyak ni lah, banyak fitnah banyak. Jadi maklumat yang salah ni mari daripada bawah lah JKK. Balik dulu lah. JKK. Dalam pukul 8.30 pagi tu dia mula kepung semua lah. Kepung di sekitar ni lah dekat di bendam belakang rumah dia apa semua tu. Liling semua ada polis lah penuh lah. Kereta kebal pun FRU pun sampai tu. Dalam pukul 9 tu FRU sampai. Pukul 1, pukul 12 lebih kurang pukul 13. Dia mula ni lah. Ganas sikit lah kan. Kereta perisai dia tolak itu apa semua. Masuk kita tahan apa semua tu. Dia tak buat apa lagi satu. Dia duduk tak berapa lama lepas tu bunyi tembak ni betul lah. Dia polis tu kita bunyi kata 3,000 lebih juga. Ramai lah, tak padan lah dengan orang kapal 3,000 lebih. Kata kita tembak dulu, kita tembak apa, kita tak ada apa. Dia kata orang kapal tembak dulu. Dan pukul 8.30 ke 9 tu, hak dia tembak gas tu, cikgu sekolah Malaysia juga CPI. Dia lari keluar daripada pagar. Dia terkam tu lah, pakai duk ni lah, kita tengok TV pakai baju belang tu kan. Dia pertama dia nak tembak. Dia pertama sekali. Di luar kawasan lah, di jalan tu. Tembak kena mata tu, sebah tu lah. Lepas tu baru dia masuk dalam. Dia masuk dalam tu mula tembak dalam. Tembak yang cedera pada, yang meninggal itu pada. Berapa lama je? Ia dalam 3 bulan ya. Dalam lokat 2 bulan. Dah 5 bulan lah. 5 bulan. Ni kalau kita boleh buat dalam 2-3 tahun ni, kita minta Mahathir umur panjang lagi. Kita boleh panggil dia lah kalau kes Mali sebab di bawah dia. Di bawah dia Perdana Menteri. Dia hebat punya. Saya jaga baru pun. Sampai peringkat nak panggil Mahathir. Dia tak nak, mahkamah tak bagi. Dan tu masalah tu ya tu dia pun mati tengah jalan tu. Dia postpone lah. Postpone pun pakai buat selesai tu lah. Selesai itu lah. Kalau sampai peringkat Mahathir jadi saksi. Tu lah. Ada hidup lagi Musa Hitam Musa Hitam. Masa tu Ketua Belia Negara siapa? Hanif Umar. Hidup lagi. Masih hidup, orang yang terlibat ni masih hidup. Itu yang macam saya marah tu kan. Lepas tu buat apa? Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia tu. Dia pergi lantik Musa Hitam jadi pengerusi. Itu bapak pembunuh tu. Macam mana dia kira dia menghina rakyat Malaysia lah. Dia ginilah sebab yang lantik ni pun UMNO. Betul lah. Mahathir. Macam isteri Ustaz Ibrahim sekarang macam mana? Ada rumah. Ada. Ini yang tandakan penduduk sini. Lepas-lepas tu. Lepas-lepas kejadian tu. Masa 19 tu hari kejadian, makcik mana kat rumah? Ya, ada kat rumah. Masa tu makcik dah lepas
duk sembang kat ustaz kan. Dia kata dia tak usah takut lah orang perempuan selamat, dia kata. Apa yang anda baca lah hak tu kan. Tak apalah, satu duk pegang nak hak bungsu tu duk atas rumah kan. Tiba-tiba lebih kurang tu depa masuk kawasan ni lah. Dia tembak gas tu. Gas tu. Masa tu kami duduk atas rumah. Tak tahu nak buat macam mana. Duduk buka anak kecil. Buat masuk anak tu syahadat tu dalam kelama. Tak boleh nak duduk. Gas. Tak kira lagi lah. Dia pun duduk tembak dengan peluru tu. Tengok lah. Masa tu ustaz kata dah takut menerak. Dia kata dengan mak dia sekali lah. Depan tu dengan mak. Mak tua ni. Lepas tu dah tengok ayam berkelepan jatuh. Tak tahu. Orang pakat duduk menerak masa tu makcik. Nerak lah, tak tengok apa lah. Tengok ustaz duduk depan. Dia duduk berdiri, dia macam biasa ya. Kita yang takut. Dia steady. Dia steady, duduk biasa ya. Tak ada apa, pakai dengan serban apa lah. Lepas tu, lepas tu dia pun suruh nerak. Amin nerak masa mana dengar suara orang kampung. Dia kata ustaz kena dah. Sejak tu makcik pun lari pergi lah tengok ustaz. Ada seorang Pak Lang Sari nama dia. Dia dah pegang. Lepas tu makcik dia kata ustaz kena dah. Tak kena tu dia bawa lari di sini lah ni. Bawa lari sini lah. Rumah atas dulu. Rumah dapur. Rumah dapur kan. Tak di bawah ni lah. Dia macam tu macam belah tu kan. Tak pangku di sini. Kepala dia kaki tu. Lepas tu makcik pun sampai tu dia ni lah kena teruk lah di sini. Makcik buka sini. Macam kita cucuh dengan api okok tu. Di sini. Lepas tu di sini ya. Dia pun tembak masuk sini. Alhamdulillah ni kot. Satu dah. Darah tak tahu nak cerita macam mana kita buka paip air tu kan. Dia macam darah dia. Dia mengucap sampai habis. Dia mengucap tu sekian lama duk pangku dia tu kan lama juga kan. Tengok polis penuh lah kan. Polis tak angkat lagi. Masa tak angkat lagi. Macam makcik duk riba tu. Lepas tu dia suruh ni makcik letak. Masa tu ustaz teruk lah macam kata kita tak tinggal lah orang kata nyawa ikan kan. Lepas tu duduk situ. Lepas tu dia polis mari suruh diri. Dia acu dengan senapan kata. Makcik suruh diri makcik. Kalau tak suruh kami akan tembak. Tembak makcik kata. Tembak kami tak lari tu dia. Dia suruh letak ustaz tu. Tulan adalah seorang makcik duduk atas rumah tu dia suruh batal. Tok tu tengok darah ni tak tahu makcik buka sini. Dia pakai baju baju t-shirt dalam tangan tu kan. Dalam ni baju dia kemeja. Tengok dia tak luka sini hak ni. Masa tu dia suruh dia makcik tinggal. Sampai dah terak merembik makcik tu. Masa tu sampai di kem Tanjung Pari tu, kem polis situ dekat 3 batu kot dari sini. Dia kata Ustaz Ibrahim ni mati dia jawab mengucap macam mana. Dia kata lepas tu makcik jawab lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kata tak. Dia kata saya tengok yang 14 orang tu semua mengucap Ibrahim libi Rasulullah. Takkan makcik kata nak boleh nak pergi tengok dia mati hari tu lagi. Jawab lagu tu lah. Dia nak bukti kata ustaz ni sesat sebab dia rakam ke benda tu. Gitu dah dia cucuh dengan budak-budak dengan api rokok tu kan. Nak bukti satu tapi budak dah tak biasa cucuh macam mana dia pun tak kata. Dia pun mengucap orang tak asyhadu an la ilaha illallah. Cerita sikit je. Ustaz Ibrahim ni Haji, masa kecil-kecil tu macam mana? Oh, dah kecil-kecil pun mengaji tak berhenti dia dah. Haji tak berhenti? Dia dah kecil dah mengaji. Berjalan kaki dia kita duduk. Di sini? Di dua ini kan. Dia boleh jalan kaki? Berjalan kaki dia pergi mengaji dia. Dia panggil awal kenik kat dia. Oh, panggil awal kenik? Awal kenik saya kecil kan. Dia pergi daripada dulu dah semangat dia tu lah. Dah semangat. Ini dengan sini. Cepat ni. Sini. Kau dah dapat. Nerak kan? Nerak dulu. Oh, masa menerak tu dia tembak. Kat depan padi, rumah padi tu usung gini kan. Oh, dah surrender lepas tu dia tembak lagi lah.
menangislah orang yang tersayang. Darah bersimbah ke bumi kerana ego pemerintah. Orasi yang kara menambahkan duka lara. Tragedi Mumali jangan pernah dilupakan, jangan mudah memaafkan pembunuhan kejam itu. Di manakah keadilan untuk para syuhada ini? Di manakah pembelaan untuk mereka? Kami yang masih hidup di bumi ini akan terus mengenang dan memuja keberanianmu, pengorbananmu, para syuhada, para syuhada, oh syuhada. Tragedi Mumali jangan pernah dilupakan, jangan mudah memaafkan pembunuhan kejam itu. Di manakah keadilan untuk para syuhada ini? Di manakah pembelaan untuk mereka? Tragedi Mumali jangan pernah dilupakan, jangan mudah memaafkan pembunuhan kejam itu. Di manakah keadilan untuk para syuhada ini? Di manakah pembelaan untuk mereka? Untuk mereka, untuk mereka. Tragedi Mumali jangan pernah dilupakan, jangan mudah memaafkan pembunuhan kejam itu. Di manakah keadilan untuk para syuhada ini? Di manakah pembelaan untuk mereka? Untuk mereka, untuk mereka. Kalau buat di rumah ke tadi, masa dia nangis. Kita bukan sampai. Masih ada tadi lah. Kita naik gasol dia ya. Kalau rumah dia tadi ya. Silap lah tidak itu. Ni idea tiba-tiba aja. Ya, spontan ya.